Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari bin Husin dari kelas DPZW 1A, nombor metrik DPZ 202025612. Hari ini kami akan membentangkan tajuk wakaf tunai. Nama ahli kumpulan kami Muhammad Anas bin Sufyan, DPZ 202025610. Seterusnya Ahmad Mukri Fahmi bin Zulkifli, DPZ 202025155. Seterusnya Muhammad Azim bin Ismail, DPZ 20202524883. Akhir sekali Muhammad Ashraf Aiman bin Nur Azam Surya, DPZ 202025571. Pengenalan. Pada umumnya, wakaf bererti menahan sesuatu yang diwakafkan daripada digunakan untuk sebarang urusan. Seperti mana yang kita selalu tengok orang mewakafkan seperti tanah, bangunan, pondok, tapi tu semua untuk orang yang mampu. Contohnya untuk orang yang dah ada rumah, dia nak mewakafkan rumah dia untuk jadikan surau, ataupun dia dah ada tanah, dia nak membangunkan madrasah. Itu untuk orang yang mampu. Tapi untuk kita yang sebagai pelajar ni kan, sebagai pelajar kita mampu nak bagi satu tanah, satu bangunan, kita tak mampu kan. Dalam bank kita pun paling tinggi pun dapat elang 300 ya. Kalau kita pun kalau dekan 500 macam tu. Tapi kerana Jabatan Agama Islam Negeri ni ambil satu inisiatif, iaitu untuk kita-kita yang tak berkemampuan ni, mereka buat satu inisiatif iaitu mewujudkan satu wakaf, satu konsep wakaf yang mana kita boleh wakafkan dengan menggunakan wang ataupun cash macam tu. Jadi Majlis Jabatan Agama Islam Negeri ni mewujudkan konsep wakaf tunai, yang mana kita boleh berwakaf menggunakan wang tunai ataupun wang ringgit. Jadi poin yang kedua, konsep wakaf tunai merupakan bentuk wakaf kontemporari bagi meningkatkan jumlah pewakaf di Malaysia. Dekat sini kontemporari bermaksud macam mereka mengkaji benda yang baru. Bentuk wakaf kontemporari meningkatkan jumlah pewakaf di Malaysia. Contohlah kalau kita nak mewakaf pondok-pondok, jadi hanya orang-orang kaya saja yang boleh mewakafkan pondok-pondok ataupun tanah-tanah. Jadi majoriti rakyat di Malaysia ni bergolongan B60, iaitu golongan orang miskin atau orang fakir gitu. Yang berkemampuan rendah, gajinya yang berkemampuan rendah. Jadi wakaf tunai ni akan sedikit sebanyaklah meningkatkan jumlah pewakaf kat Malaysia ni, sebab orang yang ada akaun dia ada RM1 pun boleh berwakaf lagi. Poin yang ketiga, Baitul-Mal, Yayasan Agama, Majlis Agama Islam Negeri menekankan skim wakaf tunai kepada pelanggan. Kenapa Baitul-Mal, Yayasan Agama, Majlis Agama Islam Negeri ni dia menekankan skim wakaf tunai ni kepada pelanggan dia? Kerana bayangkan kalau semua orang mewakaf pondok, mewakaf bangunan, contoh mewakaf Al-Quran lah, contohnya mewakaf Al-Quran. Apabila bilangan mewakaf Al-Quran ni terlalu banyak, terlalu banyak, sampaikan
semua madrasah dekat Malaysia ni dah dapat dah Al-Quran. Jadi yang kalau ada lebihan tu untuk apa Al-Quran tu? Takut nanti disalahguna ataupun dia simpan benda tu. Jadi rugi untuk orang yang berwakafkan benda tu. Sebab yalah niat tu depa dah betul dah, tapi kayaknya rasa macam rugi sebab terlalu banyak sangat wakafkan benda yang sama ataupun benda yang orang selalu beli macam tu, orang selalu boleh orang bagi macam tu. Jadi depa menekankan wakaf tunai ni sebab kalau kita bagi dalam bentuk cash, pihak-pihak yang bertanggungjawab ni, contoh macam Yayasan Agama Baitul Mal ni, depa boleh membangunkan madrasah menggunakan duit kita, depa boleh membangunkan rumah-rumah anak yatim. Macam tu. Lepas tu poin yang ketiga, kaedah berwakaf secara tunai adalah praktikal kerana pemilikan mutlak bersifat kekal. Seperti hartanah dalam kalangan masyarakat di Islam di Malaysia adalah rendah dan mengekang keupayaan serta kemampuan berwakaf. Contohnya macam tadilah golongan B60 ni, kita ni kadang-kadang tak mampu untuk berwakaf dalam segi harta yang kekal. Contoh macam tadilah pondok segala macam tu. Kiranya kalau dengan wakaf tunai ni, depa ambil duit kita, depa simpan duit kita yang kita wakaf tu, depa kumpulkan. Bila dah sampai satu dana ni, contoh nak buat bina surau makan 1 juta, contoh surau ke masjid kan makan belanja 1 juta. Jadi depa kumpul duit yang kita wakaf ni, dan apabila dah cukup, depa akan membangunkan masjid wakaf macam tu menggunakan duit yang kita beri. Lepas tu pihak yang bertanggungjawab mengumpul hasil dana wakaf daripada pewakaf dan melabur ke sektor ekonomi. Itu pun salah satu juga. Kayaknya contohnya macam menggunakan wakaf tunai itu untuk membangunkan industri kecil, sederhana atau pelaburan lain yang berlandaskan Islam. Akhir sekali, wakaf tunai berpotensi membangunkan sosial ekonomi umat Islam. Seterusnya, definisi wakaf tunai. Tadi saya dah terangkan mengenai kenapa pentingnya wakaf tunai ini. Tapi dekat sini saya akan terangkan apa itu wakaf tunai. Okey. Wakaf tunai ialah berwakaf dengan menggunakan wang tunai yang dikumpul di dalam satu tabung amanah di bawah pengurusan nazir yang diamanahkan untuk mengurus wakaf ini bagi tujuan kebajikan dan manfaat ummah. Wakaf tunai dilaksanakan bertujuan untuk mengumpul dana dari kalangan umat Islam. Contohnya kita sesama umat Islam ni, kita perlulah membantu sama kita memberi wakaf walaupun dengan hanya RM1. Jadi kalau kita walaupun RM1, majoriti umat rakyat Malaysia ni sebanyak 30 juta lebih lah, tapi majoritinya umat Islam lah kan. Contoh kalau majoriti umat Islam ni ada dalam 20 juta orang ataupun ni, bayangkan seorang RM1. Jadi kita belum menggunakan wang wakaf tu sebanyak 20 juta ringgit tu untuk bermacam-macam lagi faedah yang kita boleh buat untuk kalangan umat Islam sendiri. Maksud objektif ialah menyuburkan semula amalan berwakaf, iaitu sedekah jariah yang sangat dituntut dalam Islam. Contohnya macam mana objektif menyuburkan semula amalan berwakaf. Contohnya sekarang ni lah. Contoh sebelum ni kita walaupun tak payah kita lah, saya sendiri pun sebelum saya masuk sini untuk ambil bahagian dalam diploma zakat dan wakaf ni, saya tak tahu pun wakaf tunai ni. Itu saya tak tahulah, orang lain mungkin dah tahu kan, tapi saya mungkin
bagi saya tu wakaf tunai tu wakaf tu contoh macam kita wakaf tanah, wakaf pondok, wakaf Al-Quran, contohlah kan. Tapi sekarang ni baru saya tahu kerana wakaf ni bukannya bermaksud apa yang kita ada, walaupun kita ada RM1 pun kita masih boleh berwakaf macam tu. Bukannya kita perlu kaya dulu baru boleh kita wakaf, bukan. Itu menyediakan kemudahan alternatif kepada umat Islam untuk menyertai ibadah wakaf. Contohlah macam pendalaman kan, dan pendalaman dia pun nak ke masjid, contoh nak ke masjid sampai 10 km nak pergi ke masjid saja kan. Jadi inilah tujuan kita berwakaf kan. Contoh macam tadi yang walaupun seorang RM1 dapat mewujudkan dapat hasilkan 20 juta ringgit kalau seluruh umat Islam dekat Malaysia ni berwakaf RM RM1. Jadi menggunakan duit itu kita boleh membangunkan di masjid-masjid di pendalaman. Jadi selagi walaupun kita berwakaf RM1, selagi masjid tu digunakan untuk ibadah, untuk memajukan Islam ataupun untuk mengagungkan Allah, jadi kita akan dapat pahala walaupun kita berwakaf RM1. Menggalakkan umat Islam mengiktiraf wakaf sebagai sistem yang diyakini. Memang daripada dulu lagi lah wakaf ni memang boleh diyakini lah, sebab dia sistem dia tu sama seperti, bukan sama lah, boleh kata seiring dengan zakat lah kan. Tapi zakat wajib, tapi wakaf ni digalakkan atau diharuskan kita untuk berwakaf. Memperbanyakkan pegangan aset umat Islam hasil daripada pengumpulan wang tunai. Jadi perbanyakkanlah pegangan aset umat Islam, contoh macam aset-aset dia, contoh macam masjid lah macam tu. Lepas tu melaksanakan pembangunan harta-harta wakaf, sosial ekonomi ummah dengan skop yang lebih luas. Contoh dia macam harta-harta wakaf, pembangunan harta wakaf. Contoh ada orang wakafkan tanah, jadi kita menggunakan tanah tu, contoh membangunkan madrasah, membangunkan rumah-rumah anak yatim, itu membangunkan rumah-rumah fakir miskin, macam itulah. Okey, sekian daripada saya, Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mukri Fahmi bin Zulkafli akan menerangkan mengenai sejarah perkembangan wakaf tunai. Okey, yang pertama, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam menyatakan bahawa wakaf tunai adalah dibolehkan. Dalam hal ini juga, beberapa jawatan kuasa fatwa negeri turut membenarkan wakaf tunai. Antaranya ialah Negeri Terengganu dan Negeri Selangor. Selain itu, wakaf tunai yang diterima oleh Yayasan Wakaf Malaysia atau YWM akan bekerjasama dengan MAIN, iaitu Majlis Agama Islam Negeri, untuk melaksanakan sesuatu projek wakaf yang bermanfaat di bawah mereka. Wakaf tersebut dari segi wakaf am bermaksud sesuatu wakaf yang diwujudkan oleh pewakaf bagi tujuan manfaat umum mengikut hukum syarak seperti pembangunan ekonomi Islam. Okey, projek wakaf yang berimpak, antara projek wakaf yang berimpak tinggi berjaya dibangunkan dengan wakaf tunai ialah Hotel Grand Puteri di Terengganu. Selain itu, beberapa hotel juga berjaya dibangunkan oleh dana wakaf. Antaranya seperti Hotel The Regency Seri Warisan di Perak dan Hotel Pantai Puteri di Melaka. Okey. Di Singapura pula, kita sekarang ni beralih ke Singapura. Di Singapura pula, wakaf mereka dapat dijejaki sejak tahun 1826
apabila Syekh Omar Al-Junid mewakafkan Masjid Omar di Kampung Melaka di Singapura. Seluruh projek wakaf di Singapura didaftarkan di bawah MUIS, iaitu Majlis Ugama Islam Singapura. Juga di bawah Akta Administration of Muslim Law Act. Pada tahun 2007, Singapura juga melancarkan sebuah projek wakaf tunai melalui skim potongan gaji dan berjaya mengumpul kira-kira 130 juta dolar. Dana tersebut berjaya diwakafkan untuk membina 22 masjid di Singapura. Okey. Seterusnya kita beralih di Bangladesh pula. Di Bangladesh, sebuah bank iaitu Social Investment Bank beroperasi menggunakan dana wakaf tunai. Bank tersebut juga memberikan bantuan kredit untuk golongan miskin dan tingkatkan taraf hidup melalui perniagaan yang diceburi oleh mereka. Sifat tunai yang cair memberikan peluang kepada orang ramai untuk melibatkan diri dalam berwakaf. Cara tersebut sangat sesuai kepada sesiapa yang tak mempunyai harta kekal seperti rumah dan hartanah. Berwakaf, hal ini demikian supaya mereka boleh berwakaf demi menjana sumbangan dan pahala yang berterusan. Juga dapat mengelakkan risiko yang tinggi kerana wakaf tunai boleh disumbangkan dalam kos yang rendah untuk dimanfaatkan tunai tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai hukum wakaf tunai dan fatwa mengenai wakaf tunai. Yang pertama, wakaf boleh dibuat sama ada terhadap harta tidak alih dan harta alih. Harta tidak alih seperti tanah dan bangunan, manakala harta alih pula seperti pakaian, peralatan, buku-buku, haiwan dan wang tunai. Seterusnya, harta alih hendaklah merupakan sebahagian daripada harta tidak alih sama ada ia berhubung atau bersambung dari segi teguh dan tetap. Sebagai contoh, harta alih ni perlulah berkait rapat dengan harta tidak alih supaya ada manfaatnya di situ. Sebagai contoh, pewakaf mewakafkan harta alih seperti wang tunai untuk dijadikan binaan harta tidak alih seperti bangunan. Seterusnya, mazhab Maliki dan sebahagian daripada mazhab Syafi'i mengharuskan wakaf harta alih tanpa disyariatkan kekal fizikalnya. Mazhab Maliki juga berpendapat mengenai penggunaan wang tunai adalah dibolehkan kerana telah disebutkan dalam kitab Muqaddimah Ibnu Al-Rushdi Al-Ka'bi bahawa tujuan asal berwakaf adalah untuk mendapatkan manfaat daripada harta tersebut. Seterusnya, mazhab Hanafi juga membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai pengecualian atau dasar istihan bil al-urfi. Pandangan tersebut bersesuaian dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang bermaksud, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia juga dipandang baik oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai fatwa wakaf tunai. Okey. Majlis Fatwa Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam memutuskan bahawa berwakaf dalam bentuk wakaf tunai adalah dibenarkan. Majlis fatwa tersebut bersidang pada 10 hingga 12 April pada tahun 2007. Jumhur fuqaha juga mengharuskan wakaf harta alih selama mana ia adalah benda yang bersifat kekal.
Ini juga bertepatan dengan wang tunai kerana ia termasuk dalam kategori harta alih dan ia berkait rapat untuk harta tidak alih, dan serta dia boleh memberikan manfaat untuk semua. Okey, sekian saja daripada saya. Maafkan salah silap saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaiman bin Azam Musliah. Nombor metrik saya di PZ20202571. Saya di sini ingin membentangkan tajuk perkembangan wakaf tunai di luar negara. Seperti mana kita ketahui, wakaf tunai adalah salah satu jenis wakaf yang banyak membantu dalam pembangunan umat Islam di merata dunia. Pelaksanaan wakaf tunai di negara Islam, terdapat banyak contoh pewujudan dan perkembangan wakaf tunai di negara-negara Islam. Idea pelaksanaan wakaf tunai telah muncul dengan penubuhan Social Investment Bank Limited di Bangladesh pada 22 November 1995. SIBL merupakan institusi kewangan pertama di dunia yang memperkenalkan produk sijil wakaf tunai. Selain itu, penubuhan SIBL juga bertujuan untuk mentransformasi dana sosial, meningkatkan pelaburan sosial, memperuntukkan sebagai keuntungan kepada golongan fakir miskin dan generasi muda, mewujudkan kesedaran dalam kalangan golongan berada terhadap tanggungjawab sosial, melahirkan integrasi sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam pada itu, wakaf tunai di Indonesia telah dilaksanakan sebaik saja Majlis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa membenarkan wakaf tunai dalam bentuk wang kertas wakaf Al-Mukun pada tahun 2002. Permakasaan wakaf tunai di Indonesia ini telah dikembangkan oleh Dompet Duafa Republika, sebuah lembaga yang bukan berteraskan keuntungan yang diasaskan pada awal tahun 1993 oleh sekumpulan wartawan iaitu Parni Hadi, Haidar Bagi, Sinarsi Icip, Eri Sudewo. Dompet Duafa ini kemudiannya telah memperkenalkan wakaf pelaburan melalui Penubuhan Tabung Wakaf Indonesia TWI. Setelah berkeyakinan bahawa wakaf tunai mampu dan berupaya menyediakan keperluan dana bagi tujuan amal kebajikan, Setelah berkeyakinan bahawa wakaf tunai mampu dan berupaya menyediakan keperluan dana bagi tujuan amal kebajikan, antara lain objektif dana tersebut ialah untuk membiayai program pembasmian kemiskinan, menyediakan perkhidmatan perubatan percuma, melaksanakan program pendidikan dan membangun program keusahawanan. Wakaf tunai juga telah turut menjadi pilihan di negara-negara Timur Tengah dalam membangunkan dan mewujudkan wakaf baru. Di Kuwait misalnya, Kuwait Awqaf Public Foundation KAPF telah ditubuhkan pada tahun 1993 dengan 3 matlamat utama, iaitu memberikan galakan kepada masyarakat untuk berwakaf, meningkatkan pendapatan wakaf melalui pelaburan dan mengagihkan hasil pelaburan menurut kehendak pewakaf. Pendekatan wakaf tunai juga telah turut menjadi pilihan di negara-negara Islam yang lain seperti Arab Saudi, Morocco, Turki, Syria, Mesir, Bahrain, Emirat Arab Bersatu, UAE, Pakistan dan Uzbekistan. Seterusnya, pelaksanaan wakaf tunai di negara bukan Islam. Wakaf memainkan peranan penting dalam sektor sosial dan ekonomi bagi negara yang bukan Islam. The Wakaf Future Fund telah dibangunkan IR bagi mewujudkan skim dan wakaf tunai. Di negara-negara bukan Islam, wakaf juga telah memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat Islam melalui pelbagai sektor sosial dan ekonomi di negara-negara yang majoriti penduduknya bukan beragama Islam seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura, India, Afrika Selatan dan China. The Islamic Relief IR, iaitu sebuah badan bukan kerajaan NGO yang ditubuhkan pada tahun 1948 oleh Dr. Hadi El-Bada yang berpusat di Birmingham, United Kingdom, telah menggunakan kaedah wakaf tunai dengan matlamat untuk memurangkan penderitaan masyarakat miskin, membantu bangsa bencana alam dan meningkatkan kelestarian ekonomi dan pembangunan sosial dengan kerjasama penduduk tempatan.
The Wakaf Future Fund WFF telah dibangunkan oleh IR untuk mewujudkan skim dana wakaf tunai dengan berasaskan model saham bagi membantu dan membiayai pelbagai projek. 7 skim di bawah telah disasarkan oleh IR melalui skim dana wakaf tunai, iaitu skim wakaf tunai pendidikan, skim wakaf tunai air dan pemotongan, skim wakaf tunai anak-anak yatim, skim wakaf kurbani, skim wakaf tunai perkhidmatan kesihatan, skim wakaf bantu kecemasan dan skim penjanaan pendapatan. Sehingga tahun 2011, IR telah melaksanakan pelbagai projek kebajikan dan kemanusiaan menerusi wakaf tunai di lebih 25 buah negara seperti Pakistan, Indonesia, Somalia, Afghanistan, Palestin, Sudan, Nigeria, Ethiopia, Yemen, Lebanon, Mesir, China, Bosnia dan Herzegovina, Iraq, Jordan, Mali dan Kenya. Sementara itu, The North American Islamic Trust NITE yang berteraskan wakaf tunai telah ditubuhkan di Amerika Syarikat dan Kanada pada tahun 1971 dengan tujuan untuk melindungi aset-aset wakaf bagi masyarakat Islam. Di Amerika Utara, manakala di Afrika Selatan pula, the National Awqaf Foundation of South Africa NAFSA dan the Awqaf Fund for the Disabled and Individual with Special Needs AFDISN merupakan antara contoh pertubuhan yang menggunakan pendekatan wakaf tunai untuk manfaat masyarakat Islam setempat. Majlis Agama Islam Negeri Johor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Pahang telah terancang memperkenalkan skim wakaf tunai dengan matlamat selama 5 tahun. Pertama, menubuhkan semula institusi wakaf sebagai sedekah jariah yang sah di Islam. Kedua, menyediakan sumber pembiayaan bagi membangunkan harta-harta wakaf sedia ada. Dan ketiga, untuk mewujudkan harta-harta wakaf baru di institusi wakaf Indonesia. Terus diberikan bantuan dan perkembangan pesat tubuhnya Jabatan Wakaf Zakat dan Jawhar. Pada tahun 2004, keputusan dan pentadbiran Jawhar telah ditetapkan terus di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM pada tanggal 23 Julai 2008. Yayasan Wakaf Malaysia YWM telah ditubuhkan dan diletakkan di bawah keputusan Jawhar. Penubuhan YWM bertujuan untuk membentuk satu badan nasional dan mengandeng sumber-sumber wakaf agar dapat dijadikan sumber modal ekonomi yang berpotensi tinggi untuk dimanfaatkan oleh umat Islam secara optimum. Bagi maksud itu, penglibatan Ma'in telah menjadi fokus utama selaku pemegang amalan tunggal wakaf di peringkat negeri dan menjadi harapan dalam pembangunan serta kemajuan wakaf. Yayasan Wakaf Tunai telah menggunakan pendekatan setiap dana yang dikumpulkan akan ditukar menjadi harta tunggal yang kemudiannya akan dimanfaatkan untuk kebajikan dan kepentingan masyarakat. Sehingga tanggal 17 Ogos 2010, sejumlah 70 projek pembangunan hartanah telah dilaksanakan oleh YWM di Negeri Sembilan, Perlis, Kedah, Johor, Melaka, Selangor, Persekutuan, Pahang, Kelantan, Pulau Pinang, Perak dan Sabah. Potensi dan upaya wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan untuk menarik minat institusi pengajian tinggi awam IPK untuk menjadi pendapatan antaranya ialah Universiti Islam Antarabangsa UITM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Putra Malaysia UKM. Sekian dari itu saja. Mohon maaf atas segala kesilapan yang saya telah lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jami Sufian. Saya akan meneruskan tentang potensi wakaf tunai dalam pembangunan masyarakat Islam. Dalam kajian masalah bertahun 2009 dan 2009 terakhir, menyebut wakaf tunai berpotensi untuk mengembangkan sosio-ekonomi. Dia juga mengatakan pungutan dana daripada wakaf tunai dan PDS boleh mencecah
4.3 bilion setahun. Sekiranya setiap warga negara Muslim dewasa mendermakan RM1 sehari saja atau RM30 sebulan. Pungutan ini boleh mencecah 7 bilion setahun dan mampu menjana banyak peluang untuk pembangunan komuniti. Yang kedua, wakaf tunai memiliki peluang yang cerah bagi pembangunan Islam yang besar. Yang ketiga, YWN sebagai pembiaya dan pengurus Medam selaku pemilik serta Giat Mara sebagai tenaga pengajar. Akademi Kulinari Terengganu siap dibina sepenuhnya pada 7 Julai 2012 dan telah mula beroperasi pada 2 September 2012. Institusi berteraskan bidang kulinari ini diuruskan oleh YWN melalui Badan Wakaf Nasional Berhad YWNB dengan kerjasama pihak Giat Mara. Antara kursus yang ditawarkan di sini ialah kursus dalam bidang konvensional dan degree selama 6 bulan serta selama 10 masa kepada anak-anak asnaf Maidam. Yang keempat, kita dapat lihat pada kecenderungan pelaksanaan wakaf tunai untuk berjaya pada masa akan datang. Selain pada aspek pendidikan, kesihatan, pelancongan serta pendapatan kecil dan sederhana, wujudnya satu solusi untuk mengembangkan tahap sosioekonomi Muslim melalui wakaf, iaitu memajukan sektor agrikultur, iaitu sektor peternakan dan pertanian. Yang terakhir, produk-produk yang dihasilkan daripada peternakan dan pertanian orang Islam boleh dipasarkan di peringkat global. Ini merupakan satu peluang yang besar untuk meningkatkan tahap sosioekonomi Muslim, khususnya di Malaysia ini. Selanjutnya saya akan bicarakan tentang peranan wakaf tunai di Malaysia. Peranan wakaf tunai ini merupakan satu intipati yang perlu ada di bawah tajuk wakaf tunai ini bagi memastikan wakaf tunai kepada masyarakat, terutamanya kepada mereka yang tidak mempunyai aset. Sifat mesra ini bermaksud membantu golongan yang tidak berkemampuan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Yang ketiga, wakaf tunai mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan kepada kewangan yang besar. Tidak memerlukan kewangan yang besar ini bagi mereka yang ingin berwakaf sekaligus boleh meningkatkan penglibatan masyarakat Islam dalam sektor wakaf. Yang keempat, wakaf tunai boleh membantu institusi yang mengalami kemerosotan. Kemerosotan dari segi mana? Dari segi kewangan. Yang kelima, wakaf tunai peranan mengurangkan ketergantungan industri Islam, institusi Islam kepada kerajaan, supaya kedudukan institusi Islam dikukuhkan dalam mencapai arus kemodenan. Yang terakhir, wakaf ini terbukti berjaya meneruskan peranan penting dalam pembangunan sistem pendidikan Islam. Contohnya Universiti Al
saya Muhammad Azim bin Ismail, kat Matrik PZ 202048883. Hari ini saya akan bincangkan tentang skim wakaf tunai. Skim wakaf tunai adalah satu skim bagi menggalakkan orang ramai, terutamanya umat Islam, untuk menyumbang dan membuat pelaburan sebagai sedekah jariah tanpa had minimum dan untuk tujuan demi kepentingan kebajikan dan kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh. Sesiapa sahaja yang beragama Islam boleh menyertai skim ini. Skim wakaf tunai ini memudahkan umat Islam untuk mewakafkan harta mereka dalam bentuk tunai. Matlamat skim wakaf tunai ditubuhkan adalah untuk melaksanakan ibadah wakaf secara berkelompok, melambangkan penyatuan dan kerjasama umat Islam berteraskan ukhuwah Islamiah, meluaskan saluran kebajikan dengan sistematik dan berkesan. Kepada siapa yang belum memahami tentang skim wakaf tunai ini, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana skim wakaf tunai ini dijalankan di dalam sebuah institusi. Ianya boleh dilaksanakan di dalam 4 bentuk, iaitu skim wakaf umum, skim wakaf kitab, skim wakaf fasiliti dan skim wakaf kenderaan khas. Contoh yang pertama ialah skim wakaf umum. Skim ni adalah bersifat wakaf am bagi mewujudkan infrastruktur jangka panjang yang lestari untuk dimanfaatkan ke dalam bentuk pulangan simpanan dan pelaburan atau kepada bentuk aset kekal sebagai sebahagian daripada aktiviti penjanaan pulangan hasil. Seterusnya, contoh yang kedua ialah skim wakaf kitab. Skim ini merupakan wakaf khas bagi tujuan penerbitan atau pembelian bahan-bahan ilmiah untuk diedarkan di masjid, universiti dan semua surau kolej, fakulti dan pusat tanggungjawab PTJ dalam kampus. Contoh yang ketiga pula ialah skim wakaf fasiliti. Skim ini juga adalah bersifat wakaf khas yang bertujuan untuk dimanfaatkan melalui penyediaan fasiliti seperti pembelian peralatan makmal, kelengkapan untuk beribadah, kemudahan sistem pembesar suara, pendingin udara dan sebagainya untuk ditempatkan di mana-mana premis dalam universiti. Contoh yang terakhir ialah skim wakaf kenderaan khas. Skim wakaf ini diwujudkan pula bagi memenuhi keperluan pengangkutan dalam universiti seperti kenderaan khas bagi golongan orang kurang upaya, OKU, van jenazah, bas pelajar dan sebagainya. Seterusnya adalah kesimpulan dan cadangan. Wakaf merupakan salah satu mekanisme pengagihan semula kekayaan yang bagus untuk dilaksanakan kerana ia mementingkan konsep kebajikan. Sejarah juga telah membuktikan bahawa wakaf sangat memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara sejak dari zaman Rasulullah SAW sehingga zaman kegemilangan Islam seperti di Turki. Wakaf yang dahulunya hanya dikenali sebagai wakaf harta berbentuk harta kekal, kini telah diperkembangkan menggunakan konsep wakaf tunai dan konsep-konsep kontemporari yang lain. Skim-skim wakaf yang diperkenalkan menjadi ikhtiar masyarakat untuk sama-sama menyumbang ke arah pembangunan sistem ekonomi Islam yang lebih terkehadapan demi kemaslahatan dan kesejahteraan ummah, di samping meningkatkan pembangunan kebajikan ekonomi Islam khususnya di Malaysia. Oleh itu, organisasi atau institusi pentadbiran wakaf memainkan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan potensi wakaf kepada hasil yang lebih optimum dan meneruskan kegemilangan sektor wakaf di Malaysia. Justru, kertas kerja ini secara tidak langsung dapat memberi implikasi kepada kajian wakaf yang akan datang di samping menjadi sumber literatur kepada pengkaji-pengkaji lain, institusi atau organisasi wakaf untuk mengembangkan kajian serta penyelidikan mereka.
Selain itu, antara carangan yang boleh diutarakan ialah organisasi wakaf di Malaysia perlu lebih berinovasi dalam menguruskan dana wakaf yang terkumpul. Dana-dana yang diperolehi bukan sekadar diagihkan tetapi turut dikembangkan melalui sektor-sektor yang sedang membangun di Malaysia seperti sektor pendidikan, sektor pelancongan, sektor pertanian dan agrikultur dan sebagainya. Melalui perluasan skop ini, membolehkan sektor wakaf lebih maju dan mampu memberikan impak yang optimum, seterusnya mampu membuka peluang janaan ekonomi yang lebih luas untuk golongan yang memerlukan. Selain itu, kempen berwakaf secara tunai juga boleh dipergiatkan dengan cara yang lebih kreatif dan bersifat mesra pelanggan supaya boleh menarik minat masyarakat untuk berwakaf.